أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Kita pada ayat 6 3. Sama kita baca insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم betul kan? 6-3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء selesa di Dewan Kuliah yang baik ini. Terima kasih kepada pihak masjid dan hadirin hadirat yang sama-sama sahabat-sahabat saya, rakan-rakan saya, saudara-saudara saya, adik-adik saya yang sama-sama menghadirkan diri secara fizikal ke rumah Allah ini. Selamat datang juga, dan juga rakan-rakan yang mungkin melihat datang tapi datang juga melalui platform FB masjid ya. Baik, alhamdulillah semua yang dikasihi sekalian, kita akan sambung pada ayat 63 dan sambungan pada ayat ke-63 ini adalah menyambung daripada ayat yang sebelum daripada ini. Ayat yang sebelum daripada ini, ayat ini, ayat sebelum ini, ayat yang kita kata afara'aitum ma tahruthun, afara'aitum ma tahruthun, ayat kemudian apa lagi? Afara'aitumul ma'a allati tashrabun, afara'aitumun nar allati turun, afara'aita, maka maka Allah Subhanahu wa taala suruh kita berfikir. Ya, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat kita berfikir, kerana kita tahu bahawa untuk kita itu mengenal Allah, ma'rifah Allah, sama ada melalui dua tanda, ya, dua tanda ataupun dua
Ya. Ustaz, malam dia tu kan? Jaga ni kan, Ustaz pandai nak saya tak pandai. Macam mana tu? Ya, okey, tak kira sini. Tu kan? Macam tu? Oh. Dia dah tawal Ustaz. Ha? Dia dah tawal. Macam mana? Ustaz semalam dah tawal. Mungkin Ustaz dah tahu dia goyang-goyang yang hari ni gosap. Baik. Afara'aita adalah untuk kita berfikir. Ya. Dan kenapa kita berfikir? Sebab sekarang kita tahu bahawa untuk makrifah Allah, ya, makrifah maksudnya kenal Allah. Sebab agama ni dia mesti dibina atas kenal Allah. Ya, awwaluddin ma'rifatullah. Ya, satu perkataan yang selalu kita dengar disebut oleh ulama. Sebenarnya agama itu awalnya adalah kenal Allah. Dan kenal Allah inilah yang menjadi subjek penting dalam ilmu tauhid. Ya, supaya pegangan kita itu benar-benar ukur dan kita sembah itu memang pada Allah yang sepatutnya. Ya, takut orang kata sangka itu Allah tapi rupanya bukan Allah. Jadi sebab itu perlu makrifah. Cara makrifah dua cara, melihat tanda dan ayat. Yang pertama, ayat Allah ada di dalam Al-Quran Karim, ayatullah fil Quran. Dan yang kedua, ayat Allah adalah tanda-tanda yang ada pada alam. Ya, tanda-tanda yang ada pada alam. Itu juga disebut ayat Allah. Ya. Kalimat Allah atau ayat Allah. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah lautan itu menjadi dakwah untuk menulis tanda-tanda kalimat-kalimat Allah, lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimat rabbi. Nescaya akan kering lautan itu walaupun diganti dengan lautan yang baru. Nescaya masih lagi banyaknya tanda-tanda ayat Allah. Cuma tanda ayat Allah ini hanya akan dijumpa pada orang yang melihat. Ya. Kalau orang tu tak melihat, dia tengok tapi tak lihat. Untuk ya, dia melihat tetapi dia menengok tetapi tak. Nak kata bahasa Arab, bahasa Melayu kan ya. Dia melihat tetapi tak nampak. Dia tengok tapi tak nampak. Dia tengok tanda-tanda tetapi tak nampak. Jadi sekarang dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala minta kita gunakan Al-Quran, dan yang kedua adalah cara kita berfikir dengan akal untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan benarnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada ayat. Adakah fara'aitum, kita dah tahu dah. Fara'aitum, soalan. Adakah kamu tidak melihat? Sekarang ni apa yang Allah minta kamu lihat, yang kita lihat? Ma tahruthun, apa yang kamu tanam. Ya, tanam tu maksudnya benih yang kamu tanam. Adakah kamu tidak melihat kepada benih? So ma itu adalah benda yang kamu tanam. So apa benda? Ingat dah. So kalau kita nak terjemahnya, maknanya Allah lihat apa. So benda. Tahruthun adalah perbuatan. So Allah bukan suruh tengok perbuatan, Allah suruh tengok benda. Sebab tu Allah kata afara'aitum ma, apa. Tahruthun perbuatan, apa yang kamu tanam. So apa yang kita kena tengok bukan perbuatan kita, tetapi apa yang kamu tanam. Sebab kalau kita tengok apa perbuatan kita, kita rasa kita lah yang control everything.
ya. Tetapi tengok pada apa dan benda yang kamu tanam itu, ya. Maka Allah suruh pisahkan di antara perbuatan dan benda. Yang Allah suruh tengok adalah benda. Sebab manusia selalu tertipu dengan usaha mereka. Bukannya orang-orang kafir saja. Kita pun kadang-kadang yang datang ke sini, kita rasa kenapa kita datang? Sebab kita kuat usaha kita. Sedangkan Masya Allah, kita kena melihat bahawa bukan pada usaha kita, sebab usaha kita itu pun hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi sebab itu sekarang Allah suruh melihat kepada apa. So apa itu maknanya benih lah. Benih. Macam sebelum ni, Madunun, Allah suruh melihat kepada apa yang kamu panjat. Benih juga. Sekarang ni benih. Kalau itu benih manusia, ni benih bagi tanaman, tumbuhan. Ya, tumbuhan. Baik, apa lagi Allah tanya? Antum, adakah kamu tazra'unahu yang menumbuhkan benda itu? Kamu memanglah mencangkul, kamu memang menggembur, kamu memang membaja, kamu memang mengair. Tetapi yang menumbuhkan benih itu, benih tersebut hanya bulat macam tu je. Benih itu macam benih, ya. Tetapi yang mengeluarkan akar, yang menumbuhkan itu siapa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, antum tazra'unahu, adakah kamu yang mengeluarkan, menghidupkan benih tersebut? Am nahnu zari'un, ataukah kami, yakni Allah, yang menumbuhkannya? Ya. Jadi kalau tanam memang kami tanam, tetapi tumbuh Allah Akbar, ya, Allah Akbar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa lau nasya, kalaulah kami kehendaki, ya, kalaulah kami kehendaki, la ja'alnahu hutaman, nescaya kami akan jadikan benih itu hutaman, sesuatu yang kering hancur. Fadaltum tafakkamun, maka dengan itu tinggallah kamu dalam keadaan hairan dan menyesal. Fadaltum tafakkamun, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, kalau sekiranya kami mahu, ya, kalau sekiranya kami nak menjadikan dia, maknanya daripada tak ada daripada ada kepada ada, daripada benih tersebut berprosesnya untuk tumbuh menjadi bertumbuh, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikannya, ya, yang menjadikannya. Lau nasya di sini bermaksud, ya, kalau kami mahu, maksudnya adalah kalau kami mahu, sebab masyiatillah, ya, kehendak Allah, ya, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ataupun iradah Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan pastinya pada ilmu Allah, ya, ilmu Allah, iradah Allah, qudrah Allah, sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu. Lau nasya bermaksud kalaulah Allah nak, Allah membuat peraturan, maknanya benih tak akan tumbuh. Kalau itu lau nasya, sebab lau dalam bahasa Arab maksudnya apa dia? Kalau yang tak akan berlaku. So kalau yang tak berlaku maksudnya bukan maknanya kadang-kadang kita tanam tiba-tiba tak hidup. Adakah masuk dalam lau nasya? Ya, tidak masuk secara khusus. Tetapi secara umum Allah dah buat bahawa tumbuh-tumbuhan itu bermula daripada benih, dan benih tersebut Allah berikan nyawa ataupun berikan hidup padanya, maka jadilah dengan sebab peraturan itu, maka tetap setiap benih itu tumbuh. Ya. Jadi lau nasya di sana adalah kalau sekiranya kami mahu, maksudnya menukar peraturan Allah, sunnatullah, ya, benih akan tumbuh. Allah tak buat. Ya. Inna lamughramun, nescaya manusia petani-petani itu akan berkata, sesungguhnya kami menanggung kerugian, ya. Lamughramun maksudnya kami akan jadi orang yang berhutanglah, orang yang memang sentiasa dalam keadaan rugi, ya, rugi. Bal nahnu mahrumun, bahkan nahnu kami ini mahrumun,
maknanya orang yang kalau rugi disebut mahrum, orang yang terhalang daripada mendapat keuntungan. Mahrum adalah orang yang tercegah, terhalang daripada mendapat keuntungan. Jadi kalau orang menanam tak tumbuh, dia tumbuh ramun, mahrumun. Ya, baik. Itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang apa yang manusia kena fikir, termasuk kita lah. Setiap kali kita tengok sayur tu, maka kalau alangkah baik kita berzikir ketika kita potong sayur tu kan, potong sayur Masya Allah, Allah lah yang menumbuhkan. Ya, kalau Allah tidak menumbuhkan, maka tak adalah tumbuhan. Bukan sekadar mereka saja petani yang mahrumun, kita pun akan rugi. Ya kan? Cuba bayang kalau kita tidak ada sayur. Kalau kita tidak ada sayur, kita hidup. Nescaya kita tak akan boleh hidup. Ada orang tak makan sayur? Ada orang tak makan sayur, tumbuh-tumbuhan kan? Tanya je. Ada kan? Ya. Budak. Baik. Kenapa kita perlu memakan sayur dan juga tumbuh-tumbuhan? Sebab seluruh mineral yang ada dalam bumi nak menghidupkan kita, sebab kita daripada tanah, maka kita perlu hidup dengan sumber daripada tanah. Tetapi kita tak boleh makan tanah. Jangan pula Masya Allah, ya tak ya, baru hari ini saya faham, Masya Allah. Balik nanti, ya hari ini masak apa? Tanah masak lemak cadang sebab nak ambil mineral. Allah jadikan ini semua lau nasya. Dalam kalimah lau nasya itu bukan sesimpel bahawa oh kami tumbuhkan, sebab Allah guna lau nasya. Allah membuat peraturan. Apa peraturan dia? Maka benih itulah sebenarnya ya, tumbuhan itulah yang kamu tanam, yang kemudian kamu tanam, tapi yang menumbuhnya Allah dan menjadikan sebenarnya adalah proses untuk berlakunya transfer. Sayur-sayuran dan tanaman yang kita makan itu sebenarnya adalah media untuk mengambil sumber bumi supaya dapat masuk ke dalam badan kita, ya. Dan kita perlukan. Minima yang kita perlu apa? Minima yang kita perlu contohnya ialah itu semua pakar-pakar. Saya tak pakar nak sebutkan. Ini jenis makanan ataupun zat. So kita pergi kepada roti, karbohidrat, zat. Macam tu. Gajian, kalsium, magnesium, ya. Maksud saya terima kasih. Betul. Maksudnya adalah minimanya daripada gandum dan padi. Sebab ada orang kata anak kami tak suka makan sayur. Ya, tetapi dia makan tak nasi. Ya. Okay. Beras itu adalah benih medium yang untuk menyedut sumber dalam bumi tersebut, ya. Untuk beri tenaga daripada karbohidrat sebagai contoh kita katakan tadi kan. Jadi maknanya apa yang berlaku itu Allah bila sebut lau nasya'u, kalau kami mahu, maknanya kalau berlaku sebaliknya, cuba bayang Allah tak lakukan sebaliknya, tetapi Allah jadikan dalam proses kehidupan manusia tumbuh-tumbuhan itu sama ada dah kata saya tak makan gandum. Kita makan gandum tak? Ya. Gandum adalah roti-roti yang kita makan, kuih-kuih yang kita makan, cucuk pada yang kita makan. Semua itu sebenarnya adalah daripada komponen gandum. Lepas tu kalau cucuk pada pula daripada apa tu? Ubi manis kan apa tu? Ubi keledek kan. Lepas tu kelapa tu tumbuhan ke? Ya, tumbuhan juga. Kemudian bisa campur dengan cili tumbuhan ke? Akhirnya Masya Allah, manusia dan tumbuh-tumbuhan tak boleh dipisahkan. Ya. Kenapa? Sebab media mengambil sumber tanah untuk jadikan membentuk diri kamu. Sebelum tu Allah dah cerita tentang afara'aitum ma tumnun, tentang
manusia yang terbentuk dalam rahim ibu. Tetapi dalam ayat ini bila Allah katakan lau nasya, maknanya semua yang sedang berlaku ialah atas masyiatillah. Dan masyiatillah maknanya kehendak Allah berlaku dalam bentuk peraturan yang Allah telah tetapkan yang disebut sebagai sunnatullah. Maka seluruh tumbuhan itu sebenarnya merupakan media untuk mengeluarkan apa yang ada daripada bumi, transfer ke dalam diri kita. Sebab kata Nabi, setiap kamu kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap kamu daripada Adam dan Adam itu daripada tanah. So, itu dia punya kalimah lau nasya tersebut lebih dalam kalau kita. Sebab tu saya katakan tadi, kalau kita duduk siang tu masya-Allah. Ahlul zikir bukan yang mesti subhanallah subhanallah, tetapi ahlul zikir yang sebenar adalah memerhati dan melihat masya-Allah. Inilah rupanya yang kita potong tu. Dalam tu lah seluruh sejuta proses yang telah berlaku. Kita tak tahu, kita ambil, kita potong saja kan. Tetapi cuba bayang bagaimana dia menyedut, bagaimana bermula daripada benih, bagaimana akar memanjang, bagaimana dia menyerap dan menyedut. Kenapa? Sebab nak bagi kepada kita. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Ya, Allah Subhanahu wa taala kata, kami Allah memuliakan anak Adam dengan kami jadikan mereka itu, kami angkat mereka, maknanya mereka itu berada di atas kenderaan mereka di lautan dan di daratan. Dan warazaqnahum minat thayyibat, dan kami rezekikan mereka daripada thayyibat. Thayyibat itu adalah apa yang manusia perlukan. Apa yang manusia perlukan yang menghidupkan diri mereka, ya, yang menghidupkan. Ini yang kita tengah cerita ni, bahawa sekarang yang menghidupkan diri kita melalui proses yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan. Jadi semua benda itu bekerja, bukan manusia yang buat semua benda itu, Allah Subhanahu wa taala. Ya, alangkah baik, ya. Dan orang yang tak, cuba bayang kalau sekarang ni Allah kata kat sini kita tak rasa, sebab kita rasa bahawa ini untuk petani. Tetapi cuba bayang kalau kita tidak mendapat sebarang tumbuh-tumbuhan untuk kita hidup daripada sayuran, kita kira tumbuh-tumbuhan, kita pecahkan kepada lebih besar, kita kata tumbuh-tumbuhan, ya, dalam tu sayur-sayuran, dalam tu padi, gandum dan segala macam, kan. Yang tadi baru contohlah kita nak masak apa, ya, kari, ya, kari kita ambil sayur, yang masak sayur, majeri teruk, masya Allah, terliur lah pula. Allah Akbar, tak makan majeri teruk. Aku nanti kita carilah kedai-kedai majeri teruk yang sedap, ya. Mana tempat dia kat majeri teruk yang sedap, kau saya dia kata. Nah, itulah ada subur sangat. Sedap, saya memang favorite majeri teruk. Nanas, okey juga, tapi majeri teruk. Durian, Ustaz, durian. Ya? Durian. Dia dah masak dah. Apa? Maksudnya dah masak dah ke? Orang dah tengok dah goreng. Ya. Baik, sebab saya nak cerita apa dia, kalau kita pergi pada setiap sesuatu yang kita cerita tentang masakan itu, semuanya akan balik kepada tumbuh-tumbuhan, dan tujuannya adalah untuk menyerap pada sumber bumi, untuk hidupkan kita, ya. Baik, cuba bayang kalau semua tak ada, maka kerugian, maksudnya kerugian itu bukan tak ada, maknanya banyak manusia yang tak dapat sumber daripada bumi. Kita tak dapat tadi sebut zat besi, kita tak dapat karbohidrat, kita tak dapat segala mineral yang kita perlukan dalam hidup kita tak dapat. Mana inna la muhramun bal nahnu mahrumun, ya. Jadi semua yang dikasihkan, jom kita sentiasa bila apa ni, bila benda-benda ni kita bersyukur pada Allah. Baik. Penting nak bersyukur? Of course penting. Kenapa? Dalam konteks ayat ini tak nak jadi mahrum. Mahrumun ni ialah orang-orang yang tertahan, orang-orang yang tak dapat. Sebab takut nanti doktor yang cakap ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Dia dah tak boleh dah ni, karbohidrat dah tak boleh dah ni. Yang ni besi dah banyak nanti dan segala macam. Ya. Jadi orang itu disebut orang mahrum. Maka manusia akan berkata bal nahnu mahrumun, ya, manusia itu mahrum. So daripada sumber tumbuh-tumbuhan, apabila kita tak dapat, maka dia akan tergolong dalam golongan mahrum. Okey, sekarang kita tengok lagi yang berikutnya.
Ya, untuk berfikir yang berikutnya. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Ya. Maka sekali lagi, adakah tidak kamu melihat al-ma'? Sekarang Allah suruh tengok al-ma', ya, ma'. Alladhi tashrabun, yang mana kamu meminumnya. Ya, perbuatannya minum, tetapi Allah suruh tengok air. Macam tadilah, perbuatannya adalah bercucuk tanam, tapi Allah suruh tengok benihnya. Dan sebelum ini adalah adanya perkahwinan, tapi Allah suruh tengok kepada ciptaan Allah dalam rahim. Jadi Allah suruh tengok sekali lagi, afara'aitumul ma', ya. Kalau sebelum ni ma apa, sekali ma, ya. Ma itu apa? Ma itu Allah spesifikkan apa itu, sekarang ni adalah air, ya. Kerana apa? Air, of course, sebab air, walaupun kita katakan bahawa semua benda itu penting, air tentu lebih penting. Ya. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a'antum adakah kamu anzaltumuhu, adakah kamu menurunkannya air itu minal muzni, ya. Kat sini Allah selalunya menggunakan secara umum. Umumnya maknanya minas sama, ya, kami turunkan air daripada langit. Tetapi dalam ayat ini Allah tak sebut minas sama, ya. Sebab sama dalam bahasa Arab, apa maksud sama? Sama buat langit. Sama, apa maksud sama? Tak. Bukan sama. Sama. Apa makna sama? Sama. Apa dia? Okey, apa makna lain bagi langit? Kita settlelah satu langit dulu, jangan langit-langit banyak sangat. Kita settle langit. Langit, apa makna langit? Apa makna sama? Sama makna langit. Apa makna langit? Atas, tinggi. So apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anzala minas samaa'i ma'a, ya, kita kata langit itu langit, tetapi sama di situ adalah tempat yang tinggi, ya. Sebab itulah kalau orang tanya kita, orang tanya kita dalam bahasa Arab, orang kata ma ismuki, apa makna dia? Okey. Lagi dalam konteks perbincangan sekarang, apa lagi? Nama sama, dia punya kata dasar dengan ismun, dengan sama. So ketinggian. So nama kita adalah ketinggian kita. So nama manusia adalah ketinggian kita. Nama kita tu. Sebab ism adalah sama dengan sama. Ketinggian, kata dasar. Sebab itulah bila kita terjemahkan Bismillah, sebenarnya dengan ketinggian nama Allah. So ism adalah nama yang tinggi. Sebab ism adalah ketinggian. Baik. Dalam biasa Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa dia? Wa anzalna minas samaa'i ma'a, kami turunkan daripada langit. So orang kata langit tu yang sky, bukan atas sky lagi, atas lagi pada sky, space. Jadi orang kata adakah space itu turunnya hujan? Maka Allah spesifikkan ayat ini, maka dia adalah al-muzni. Muzni adalah awan. So bila awan, apa kita faham? Betul tu? Apa lagi kita faham? Apa kita faham bila sebut awan? Yang kita faham adalah proses. Jauhnya proses. Allah nak cerita sekarang ni ialah bila sebut awan, kalau sebut kami turunkan air daripada langit, maka Allah nak cerita tempat. Tetapi Allah bila menyebut muzni, awan,
proses macam mana jadi awan tu. Daripada penguapan. Penguapan daripada mana? Daripada bumi. Bumi yang paling banyak memberi ada air di mana? Daripada laut. Sebab itulah Allah kata ayat lepas itu, kalaulah kami mahu, kami jadikan dia masin. Sebab Allah sedang nak cerita proses. Dan orang dulu dia tak tahu. Orang dulu tahu hujan je. Oh, nampak awan. Orang tak tahu rupanya ada satu proses. Maknanya Allah menceritakan di sini bahawa siapa yang menciptakan air bukan pada air tetapi proses sehingga kamu dapat minum. Sebab kamu hanya dapat minum, tetapi yang menjadikan proses. Yang kita kata awan, bila sebut musni, dia adalah proses. Allah nak cerita tentang proses. Dan sebab itulah tadi kita katakan, awan daripada proses pengeluapan naik ke atas, ya. Bila dia ringan, dia naik ke atas. Kemudian bila dia berkumpul menjadi awan. Bila awan menjadi makin berat, maka pada ketika itu dia turun balik sebagai hujan. Kemudian bila hujan, turun balik ke bumi. Kemudian naik balik. Nampak tak dia punya kitaran dia. So Allah nak cerita tentang kitaran itu. Dan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan law nasya'u ja'alna ujajan. Kalau kami mahu. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimah ujaj pada dua tempat. Satu tempat ini, yang kedua Allah kata pada tentang laut yang sifatnya adalah milhun ujaj. Allah sebut bila tentang air laut, Allah cerita tentang milh ujaj. Milhun ujaj. Dan saya yakin orang Arab pada masa dulu tak tahu bahawa sebenarnya air laut itu datang, air hujan itu datang daripada laut. Ya, sebab itulah Allah jadikan bumi ini mana lebih luas, daratan ke lautan? Lautan lebih luas. Untuk apa? Untuk supply air. Sebab benda terpenting dalam hidup manusia adalah air. Lautan yang Allah buat untuk bekal sumber air. Sedangkan kita tak boleh minum air tu. Air hanya setelah kita minum, setelah melalui proses dia menjadi musni. Maka Allah membuat proses tersebut. Ya, bila ada proses tersebut, maka pada ketika itu maka ada suatu semua. Bila sebut proses, dia melibatkan semua sistem. Ya, ada pula matahari, kan? Ada pula cuaca. Semua proses itu hanya nak menjadikan apa yang kamu minum. Ma tashrabun, kamu senang saja buka je dan minum. Tetapi ingat, proses yang nak sampai jadinya air ada satu proses yang complicated. Takkan kamu fikir. So maknanya apabila kita fikir dengan lebih mendalam, orang yang lebih bijak lebih mendalam, orang yang lebih mengkaji lebih mendalam. Orang biasa dia minum, ialah aku bukan buat air, Allah buat air. Tetapi bila Allah cerita secara detail, Allah nak minta kita berfikir sampai sebegitu detail. Maknanya kalau ada pakar yang lebih pakar, tentulah dia lebih detail berbanding kita pada hari ini. Dia akan cerita pula bagaimana proses pengeluapan itu berlaku daripada laut kita sebut. Kemudian nak terurai menjadi molekul naik ke atas, berapa pula dia punya suhu, bagaimana pula keadaannya. Semua itu adalah mungkin dibincangkan oleh mereka-mereka yang lebih pakar. Kita tahu secara sangat general, ya. Dan semua itu adalah Allah yang membuat berapa darjah suhu yang perlu untuk sampai terkeluar daripada air laut naik, dan berapa berat pula setiap molekul itu, dan berapa berat pula dalam setiap awan itu untuk ditransfer balik, bertukar menjadi hujan yang kemudian kamu boleh minum. Sama ada minum, apa yang kita minum ialah bukan air hujan itu, tetapi yang bila mana air hujan tersebut bila turun ke dalam bumi. Sebab kita bukan minum air hujan, kan? Kita tak minum air hujan, tetapi air hujan itulah bila dia turun dan kemudian dia disimpan dalam bumi. Dalam konteks manusia moden hari ini pun, dia kena simpan di tempat simpanan air, dam, ya, pangan. Lepas tu disedut keluar, disaring, dibersih. Maknanya, cuba yang kalau tak ada hujan, apa isu kemudian? Dah mula kata paras air di empangan sekian-sekian, dah mula kita panik. Nampak tak? Jadi maknanya kita tak minum air hujan. Tadah tashrabun, bukan kamu tadah air hujan tu dah.
Tetapi proses yang kamu lakukan itu ialah proses yang sebenarnya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah minta kita fikir. Jadi kalau cuba bayang kalau kita fikir, sebab itu Imam Al-Ghazali sebagai contoh dia kata, kalau kamu minum satu cawan atau kamu makan kamu mengunyah satu makanan, sebenarnya di sebaliknya ada jutaan makhluk-makhluk Allah yang bekerja untuk beri kamu segelas air. Jutaan makhluk Allah, malaikat-malaikat yang bekerja, ya. Sebab semua yang kita katakan tadi adalah sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan oleh para malaikat. Sebab tu ada malaikat yang menjaga hujan, kita tak rasa apa-apa, tetapi kita rasa malaikat turunkan hujan. Tak, seluruh proses itu, ya, sampai setiap molekul yang kita kata untuk naik terkeluar ke atas, tersimpan dan segala macam. Angin pula dibawa ke mana nak bagi hujan nak turun tu, ada tempatnya di mana? Lokasinya adalah di Seri Gombak. Ya, cuba bayang, naik saja, terapung, tak ditiup angin. Kita tak ada, kan? Jadi, sebab itu Masya Allah. Ya. Ya, sampai. Maknanya daripada proses itulah yang kita katakan tadi, air hujan itu. Tapi air hujan itu mana? Daripada mana? Daripada air hujan itu daripada proses. Dan kalau kita berkata, okey, of course, Alhamdulillah kita nampak benda yang maknanya setiap kita boleh kembangkan pengetahuan dan kesedaran itu. Maknanya pada baca surah Al-Nur pula, kita pun Masya Allah, inilah yang kita bincangkan betapa hebatnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuba bayang, air yang mengalir, kita katakan air yang mengalir, kan? Air turun sebagai hujan, dia masuk dalam bumi. Bila masuk dalam bumi, air ini sifatnya adalah, sifat air adalah mencari paras, ya, sifat air adalah cari paras. Sebab tu kalau kita tuang, dia akan cari paling bawah. Maknanya bila turun air, maka dia akan cari paras paling bawah, ya. Walaupun Masya Allah, ya, sebenarnya bila kita baca suratul Waqi'ah, ingat suratul Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, dulu saya sebut ada benda paling besar yang menjadi penentu kepada seluruh ketetapan yang Allah tetapkan ialah graviti. Perkataan graviti ini dalam surah Waqi'ah kena ingat sepanjang-panjang kita baca surah. Graviti, ya. Sebab kenapa air berturun? Kenapa hujan berturun ke bawah? Sebab adanya Waqi'ah. Sebab adanya peraturan Allah yang menjadikan bahawa seluruh benda mengikut peraturan. Dan sebab tu Allah kata idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah. Kita bincangkan dulu apabila graviti diambil orbit, ditarik, maka pada ketika itu khafidatun rafi'ah. Cuba bayang apa jadi kalau graviti tak ada, air hujan naik ke mana? Graviti tak ada, naik tak ke mana lah, kan? Baik, sebab perlu ingat, ya, sebab habis je perkataan ini kita akan dengar perkataan graviti lagi, ya. Kita akan dengar perkataan graviti lagi. Bila habis dah fikir ni, mula Allah cetuskan idza waqa'atil waqi'ah, bagaimana keadaan nak berlakunya kiamat. Ingat, kiamat Allah guna banyak nama, sa'ah, qiyamah, zalzalah, tetapi waqi'ah adalah khusus nak cerita tentang peraturan Allah yang Allah jaga sekarang, yang menyebabkan tidak berlakunya waqi'ah, tak berlakunya haywayanya seluruh ni. Kerana apa? Sebab adanya peraturan graviti. Dengan graviti itu adanya orbit, semua bergerak di atas orbit. Itu benda yang paling penting dalam surah Al-Waqi'ah. Itu kesimpulannya. Sebab tu nanti kan, nak cerita sangat, tapi nanti, ya. Namun sekarang, Masya Allah, saya nak ajak tadi, Masya Allah, bila kita sebutkan tadi, cuba bayang, air mencari paras sebab ada graviti. Sebab kita tidak lagi berlaku waqa'atil waqi'ah. Tapi kalau berlaku waqa'atil waqi'ah, maka tentulah semua ni tak akan berlaku lagi dah. Sebab air tak boleh turun ke bawah, khafidatun rafi'ah, maknanya jatuh naik atas turun bawah. Sebab itu yang berlaku bila tidak ada bila sistem orbit dan graviti tidak berjalan secara teratur. Tapi tengok, perasan tak satu benda. Bila semua air itu turun ke bawah, dia masuk dalam bumi.
maka air yang turun tadi dia akan keluar balik. Dia keluar di mana? Dia keluar di mana? Mata air. Di mata. Mata air ni ada kat mana? Dekat bukit. Sedangkan air mencari paras. Maknanya proses pertama air turun, dan kemudian dengan sebab graviti maka turun. Maka semua air turun dan dia cari paras, dia cari paling bawah. Selagi dia boleh menyelinap ke bawah, dia paling bawah, paling bawah, paling bawah, paling bawah, sampailah sumber yang paling bawah. Dan sebab itulah minuman yang paling macam contohnya apa? Evian kan? Itu disebut daripada sumber yang paling bawah sebab tak ada benda-benda yang tak ada benda atas tu. Sebab air itu lalu kawasan tu bersih, maka terhimpun di bawah, maka di situ kita minum. Sebab itu dijual mahal lah istilahnya. Di Malaysia mahal juga kan? Tak mahal sangat lah. Air apa tu? Spritzer kan? Spritzer air kuning kat tepin. Air kuning kat tepin. Kawasan apa tu? Kawasan Jirachi. Kawasan Jirachi. Kawasan Jirachi. Jadi air itu turun. Kalau ambient, air itu turun. Kenapa kualiti didapat? Sebab air itu mineral dia, sebab tak ada cemaran apa pun. Maka disedut, kemudian diproses, air itu dibawa untuk kita minum. Tapi antara yang terbagusnya kat situ turun, dia lalu kat semua tulang orang tu. Lepas tu sebab tu jadi isu dulu kan? Dia jadi isu. Tapi dari segi hukum tak ada masalah. Sebab itulah tak ada masalah. Tetapi masalah juga lah kot. Bukan itu saya nak cerita bila turun kat bawah, tiba-tiba dia nak keluar balik. Ada satu lagi peraturan lain pula dibuat oleh Allah. Kalau hanya peraturan graviti, air tak akan keluar daripada puncak. Ya, kita pergi naik highway, pergi ke Latar Kijang. Apa Latar Kijang kat Tapah tu? Baru ni cerita makan, cerita orang tak baik. Kat Kapal dia ada makan dalam sungai tu kan. Saya tengok air dia. Sebab kita bila makan dalam sungai kan? Sejuk sebab air dia daripada Latar Kijang. Kita pergi highway, kita nampak dia apa, air terjun, nampak itu. Tidakkah kita berfikir sekarang ada satu sistem lain? Kalau sistem pertama, air sifatlah mencari paras. Tetapi sekarang air yang ada di dalam Allah keluarkan naik ke atas pula. So naik ke atas pula. Dia kena paling tinggi supaya adanya mengalir tadi. Sebab kalau tak tinggi, tak akan jadi mengalir. Kalau semua sistem, satu sistem saja Allah buat, semua turun dalam bumi semua, dan tak akan ada mata air. Dan mata air tinggi. Sebab tu atas bukit keluar air. Macam mana pula tiba-tiba daripada bukit ada satu pressure untuk keluarkan dia, dan kemudian dia mengalir dan berterusan. Sehingga daripadanya lah lahir mulanya kecil kalau kita naik atas contohnya Sungai Pahang yang tu, Sungai Pahang yang ada ikan patin. Kalau kita pergi naik sumber dia makin lama makin kecil, tapi makin lama makin ke atas, dan dia datang daripada sumber-sumber kecil-kecil yang kemudian membentuk sungai yang begitu besar, dan kemudian membentuk laut yang begitu luas. Cuba bayang, Masya Allah, ada dua proses. Tadi proses turun ke bawah, sekarang proses bahawa naik nak lepas ke atas supaya dia mengalir balik ke bawah. Bila mengalir ke bawah balik, sampailah kita lalu kat Hulu Tembeling, lalu kat Kuala Tembeling, lalu kat Temeluk, lalu kat Pekan, lalu kat laut. Maka naik balik disebut menjadi awan, turun balik kat Gunung Tahan, pusing balik. Baik, semua itu Masya Allah proses yang tidak berterusan. Maka untuk ayat ini secara spesifik, setelah kita cerita secara orang-orang tak pandai macam kita ni, tentu kalau pakar bercerita tentu Masya Allah, ya. Sebab itulah kalau patutnya pakar-pakar tu lebih beriman pada Allah kan. Macam mana dia melihat bahawa Masya Allah berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala tentangkan, sedangkan air sifatnya adalah mencari paras.
mesti nak turun ke bawah. Tetapi untuk alirkan sungai tadi, dia kena naik pula ke atas tempat paling tinggi dan kemudian mengalir pula. Dan kemudian air mata air biasanya panas ke sejuk? Okay, sejuk. Sebab dia berada di yang tinggi daripada tanah, dan tanah di bawah sifatnya panas. Ya, makin ke dalam makin panas, makin ke atas makin sejuk. Sepatutnya makin dekat dengan matahari makin panas, kan? Tapi makin naik atas bukit makin sejuk. Naik Cameron Highland makin sejuk, kan? Genting Highland sejuk. Sedangkan itu dekat dengan Ustaz, nak tanya, bagaimana pula kitaran air Zam-Zam? Baik, Masya Allah. Ya. Okey. Actually saya yang ni saya kena tengok balik. Saya pernah cakap dalam TV proses itu, tapi saya tak ingat sekarang. Sebab air Zam-Zam pun tak dapat dah sekarang. KIV. So KIV insya-Allah. Adapun tetapi proses nanti insya-Allah saya cuba digital lah, ya. Saya cuba ingat balik bagaimana air di padang pasir tersebut, ya, air di padang pasir yang turun dan menyerap masuk ke dalam bumi dan keluar daripada mata air yang tidak semua tempat tebuk dia boleh keluar setiap masa, ya. Sebab mata air ni kita bukan boleh buat mata air sendiri, kita boleh buat aliran sendiri, tetapi mata air daripada bawah bumi kalau kita nak buat, kita kena sedut dan kita kena tebuk dan kita kena sedut. Adapun tempat mata air tak payah sedut, tempat itu tak perlu ada pump yang sedut keluar, dia tu naik dengan sendiri saja. Menarik, insya-Allah nanti saya cuba ingat balik, ya. Sebab dalam sirah ada memang satu bab saya menceritakan tentang air Zam-Zam dan kemudian sedikit tentang latar belakang, ya. Tapi insya-Allah lah saya cuba, ya, saya cuba. Tapi proses itu lebih kurang sama, cuma sebab dia jadi macam hebat sangat, kan. Sebab mata air lain ada juga yang kadang-kadang berhenti, tetapi air Zam-Zam, Masya Allah. Nah, kalau kita tengok, kita pergi sana, dipump, digunakan beribu-ribu galon satu hari, tetapi non-stop, ada, ya, Masya Allah. Sehingga baru ni, ya, ada satu, saya Allah malam, ni tolong betulkan saya, sebab ni benda yang kita baca. Dia orang kata gurun Sahara padang pasir, kan? Dan gurun Sahara itu adalah bekas hutan, adalah penyumbang untuk kemakmuran di hutan Amazon. Hutan Amazon. Jauh, kan? Dua kontinental yang berbeza. Dua kontinen yang berbeza. Baik. Sebab dia orang nak buat, orang Arab sekali dia nak buat macam ni lah, nak buat supaya tenaga ambil daripada solar. So tempat yang paling potensi adalah gurun lah. So gurun tu buat solar. Tetapi bila gurun buat solar, maknanya gurun tu akan ditutup. Dan baru ni bila dia menggunakan pakai satelit, baru tahu rupanya kenapa hutan hujan tropika yang ada di Amazon begitu subur. Dia subur sangat, dia hutan yang subur sangat, ya, sampai anaconda pun ada, kan? Subur lah tu. Ya, kalau tak subur, ular-ular sikit kata mati, tak ada, kan? Tapi maknanya hutan tu dah lebat, berat, barulah dia akan tu. Baik, rupanya mereka mendapati bahawa hutan hujan di Amazon di situ subur kerana adanya pasir-pasir yang datang daripada gurun Sahara. Sebab rupanya, dan dia berjalan, pasir berjalan ribu kilometer nak sampai kat sana. Maknanya kat tengah laut memang ada jatuh, dan kemudian maknanya ribut yang sentiasa naik ke atas dan dibawa dalam bentuk yang sangat halus. Dan bila dia turun, itulah yang menyebabkan hutan itu menjadi subur. Dan sekiranya mereka tutup, maka nanti sebab ekosistem. So bila itu, maka akan dapati bahawa hutan tersebut makin tak subur, banyak tumbuhan-tumbuhan kecil dah mula mati. Bila tumbuhan kecil mula mati, tumbuhan besar dah mula mati, lama-lama dia akan jadi kawasan kering. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala buat. Satu, saya macam takjub, kan? Kita kata subhanallah,
kamu kebuat, wahai manusia yang menumpang duduk di bumi, siapa buat semua proses tu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu benda yang pelik juga, ni berlaku bukan sekarang, sejak bilion tahun, sejak juta tahun dulu dah, ya, sejak juta tahun dulu dah, itulah proses, jutaan tahun. Maka dia supply pasir kat sana, supply pasir. Okay? Sebab itulah saya rasa bangga pula tiba-tiba nama pasir dalam bagi nama saya kan. Sebab pasir ni satu sifat dia apa? Dia tak habis. Cuma bayang, Gunung Sahara tu kalau dah hembus juta tahun, tetapi dia tetap produce pasir yang baru. Subhanallah. Itu je, subhanallah. Ya, manusia boleh bercerita tentang macam ni rupanya sistem yang berlaku. Tetapi semua siapa yang membuat sistem itu? Siapa yang mencipta sistem itu? Lau nasya. Semuanya adalah masyiatillah, iradah Allah. Kehendak Allah, iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita biasanya tak sampai pada Allah, sampai pada Sahara, sampai ke Amazon, tapi tak sampai pada Allah yang mencipta pasir tersebut. Ya. Jadi akhir sekali pada ayat ini ada satu ayat lagi Allah dah sebut kepada kita, falaula tashkurun. Ya, falaula tashkurun, maka kenapalah belum lagi bersyukur. Dah cerita macam ni tadi, macam begitu tu, dah begitu complicated kita cerita tadi, ciptaan begitu kompleks ciptaan, maka masya-Allah falaula tashkurun, apakah tidak kamu menjadi seorang yang HD? Betul. Sebenarnya ialah kenapa kamu tidak praktik kesyukuran. Kalau kita nak terjemah, sebab ayat itu bukan ayat, bukan antum minasyakirin. Ya, kadang-kadang terjemah ni dia tak bagi cepatlah sebab ayat nak bagi terang ya. Sedangkan Allah gunakan di sudut verb, fi'il. Maka bila kita terjemah, sepatutnya terjemah pada verb. Adakah kamu tidak melakukan perbuatan syukur? Ya, sebab berbeza dengan orang bersyukur ialah syakir. Ya. Sekarang Allah cerita perbuatan syukur. Maka perbuatan syukur disebut tashkurun. Verb. Maknanya Allah nak perbuatan syukur. Allah nak perbuatan syukur. Sebab ramai orang nak jadi bersyukur tapi dia tak buat perbuatan bersyukur. Jadi ayat ini menyebut perbuatan bersyukur. Ya, dalam kelas kita kadang-kadang kita tanda, ya, sebab supaya dapat beza. Ya. Sebab beza di antara orang bersyukur. Kalaulah memang terjemahnya mengapa kamu tidak bersyukur. Okey, dia ayat itu juga. Sebab ayat ini maknanya kamu perbuatan kamu bersyukur, bukan kamu jadi orang yang bersyukur. Orang bersyukur dengan perbuatan bersyukur berbeza. Nak jadi orang yang bersyukur, dia kena jadi membuat perbuatan bersyukur terlebih dahulu. Jadi, ya Allah jadikan kami golongan orang yang bersyukur. Baik. Kita tengok ayat yang berikutnya. Luas tak perbincangan ayat ini? Luas kan? Maknanya kalau makin banyak kita ada ilmu tentang alam, makin banyak kita nampak, Masya Allah, inilah dia kehebatan Allah, inilah kekuasaan Allah yang minta kamu tengok, tapi kita tengok tak nampak. Itulah masalah. Bukan tak nampak sungai kan? Berselfie lah di atas hijab, tapi tak nampak pun Allah dalam gambaran. Melihat Allah tu mana? Melihat Allah, berkuasanya Allah, hebatnya Allah. Sampai di hujung adalah bersyukur. Kita jadi perbuatan orang bersyukur. Ya Allah, bersyukur. Syukur ni, ingat tak syukur tu apa makna? Syukur maknanya berterima kasih. Bila terima kasih dia mesti ada 3. Ya. Sebab tu beza antara syukur dan puji. Puji hanya 2, syukur kena 3. Sebab itulah dikatakan bahawa syukur lebih luas daripada puji. Walaupun ayat pertama surah Al-Fatihah adalah Alhamdu. Ya, Alhamdu. Dia adalah pujian. Tetapi bila kita kata syukur, dia adalah dalam. Walaupun dia macam adik-beradik, tetapi bila ditengok dengan mikroskop, dia jadi berbeza sedikit. Baik, syukur mesti terdiri daripada 3. Kalau tak hamba syukur. Kalau tak, kita tak jadi hamba yang bersyukur. Yang pertama, syukur mesti adalah perbuatan lidah. Ya, lidah yang bersyukur. Maksudnya lidah yang berterima kasih. Ya, lidah yang berterima kasih. Kemudian yang kedua adalah hati yang berterima kasih. Hati yang berterima kasih. So kalau kita nak bersyukur, maknanya kita tu yang ditashkuru ni mana 3 di ke depan. Maknanya yang mulut
lidah, bibir yang bersyukur. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya. Yang kedua adalah hati yang bersyukur. Dan yang ketiga ni lebih susah, ialah anggota yang bersyukur. Anggota ni maksudnya perbuatan. Perbuatan bersyukur ialah sebab perbuatan ini dibuat oleh badan. Setiap kali kita melakukan ketaatan, itu sebenarnya seorang sedang bersyukur. Kita duduk dalam kelas ni, kena buat apa? Oh, saya sedang menuntut ilmu. Tetapi sebenarnya badan kita sedang bersyukur. Sebab tu syukur tu luas. Sebab tu syukur tu luas. Apabila kita buat benda yang Allah suruh, maka itu badan yang bersyukur. Sebab cara kita nak berterima kasih adalah patuh pada Allah. Maka sebab itu bila kita masuk dalam kelas, maka sebenarnya kita sedang bersyukur pada Allah. Ya? Kita tak pasangkan perasaan. Ya? Sebab kenapa kita datang? Kenapa kita datang kelas? Sebab kita taat pada perintah Allah. Apa Allah suruh? Tuntut ilmu. Kita buat. Maka perbuatan perbuatan patuh pada Allah, itulah tanda badan yang bersyukur. Dan badan tak bersyukur ialah bila dia buat benda yang dilarang oleh Allah. Walaupun tak cakap aku ni kufur, tapi perbuatan dia perbuatan kufur. Sebab lawan syukur kufur. Lawan syukur kufur. Jadi maknanya apabila kita membuat sesuatu perbuatan yang tak taat kepada Allah dan derhaka pada Allah, itu adalah perbuatan lawan pada syukur yang kufur. Okay. Jadi falaula tashkurun, kena buat 3 benda. Mulut yang sentiasa berterima kasih kepada Allah, hati yang sentiasa merasai nikmat dari Allah, berterima kasih pada Allah, dan badan yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. So amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Ya. Dia bukan nak buat kerja Allah, ya. Sebab kalau dia boleh buat kerja Allah, dia buat cili betul. Kerana dia tak boleh nak buat cili Allah, dia buat plastik. Kan? Jadi manusia ni tetap pada batas dia lah, ya. Dia cuba meniru yang tak kena. Nak buat cili tak senang, susah kan? Susah, tak boleh buat. Manusia tak boleh buat. Sebab Allah katakan tadi, ya. Sebab nak tumbuhkan benih tu, nak tumbuhkan akar tu, manusia tak boleh, ya. Maka dia buat, dia duplicate, dan akhirnya dia pergi pada hasil. Sebab tu dikatakan pada hasil, dekat proses. Maknanya dia pergi pada hasil tu yang buat macam kata tadi lah, ya. Macam benda-benda banyak tiruan lah ni kan, banyak. Apa dia panggil? Apa istilahnya sekarang ni? GO apa? GO? Apa? Macam mana? Makanan tumbuhan. Makanan yang dibuat tu kan. Buat beras, semua makanan, sayur-sayur, even sayur-sayur. Sebab dia orang cross dia punya apa? Dia punya tu dan bentuk, dan akhirnya semua itu bahaya pada. Sebab benda tu badan manusia ni sebab dia bertahan secara natural. Bila kita masuk benda asing, badan kita akan tak boleh terima. Dan sama ada tak terima, dia akan keluarkan, dan berbahaya kalau dia melekat. So, once melekat, jadilah yang kita kata penyakit berat. Ya. Sebab benda asing masuk dalam badan, sepatutnya dibuang oleh badan kita, tetapi badan kita tak boleh nak buang sebab dia mungkin terlalu berat. Maka logam berat, dia berat, maka sebab itu dia berat, dia melekat dalam sel. Bila melekat dalam sel, dia merubah sistem sel, maka berlakulah mutasi, berlakulah kerosakan. Dan sekarang ni memang itulah dia. Sekarang ni sebab dunia ni betul lah, dunia ni dirosakkan oleh paling besar 2 jenis manusia. Tapi memang manusia kan. Monyet memang rosakkan juga, tapi sikit je. Monyet tu kan, tapi sikit je. Manusia, 2 manusia yang merosakkan dunia. Yang pertama ialah orang berkuasa. Orang bila dia ada kuasa, kerja dia merosakkan manusia yang lain. Yang kedua, disokong orang berkuasa ni oleh orang berniaga. Jangan orang berniaga kecil hati dah. Bukan, bila dia berniaga tak cara sepatutnya. Sebab yang menjadi, sebab orang berniaga dalam kepala dia lah satu je, apa dia?
Untung. So bagaimana cara? Sebab untung ni masalahnya adalah antara dua number. Satu jualan, satu kos. So satu jual berapa dapat, satu kos. So bila dia boleh reducekan kos, besarkan harga jualan, so untung jadi besar. Sebab untung dia tak bagi macam tu je. Dia mesti bagi dengan jualan dan kos. So sekarang ni kita bagi harga besar, harga tinggi, macam tu lah, tipu sikit kan. Kemudian apa nama? Kos kita tutupkan, kita kurangkan. Dan kos yang paling cepat adalah gunakan benda-benda yang macam kata-kata ni. Dan itulah kepala orang-orang berniaga, bagaimana nak tingkatkan keuntungan. Maka sebab itu dunia ini dirosakkan oleh dua. Ya, orang ni memang merosakkan dunia. Jadi nasib baiklah kita ni bincangkan sebab kita tak kasih telefon. Ya. Dan kalau sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, kalaulah dia pemimpin yang adil, memang Allah letak dia sangat special. Di hari akhirat dia akan berada dalam golongan VIP. Ya, Allah katakan imamun adil. Yang pertama sekali Nabi sebut yang duduk di bawah lindungan arasy, imamun adil. Sebab imam adil ni, imam ni bila dia tidak adil, dia perlukan kepada orang berniaga yang jahat untuk support dia. Sebab dia nak supaya orang ramai. Sebab orang ramai ni senang je, sebab bayar je, bayar bagi dedak, bagi apa, sokong dah dia. Bila sokong dia, tapi duit nak sokong tu, nak bagi dedak tu mesti ada tukang bagi. Dia tukang funder dia, dia tukang bagi dia, dia tukang bagi. So itu je dia punya apa ni, circle manusia ni. Ya, marah-marah dapat RM50 center. Jadi masa itulah manusia ya. Itulah manusia. Dan akhirnya rosak. Kita bukan nak cerita pada saya tak sebut siapa. Dia pergi umum pada saya, maka saya pun sekalipun, atau kita sekalipun. Kalau kita perangai berniaga macam tu, mengutamakan untung, kemudian kenapa? Sebab nak dapatkan antara beza jualan dan kos, supaya kita dapat untung lebih besar, maka pada ketika itu kita akan jadi juga buat pekerjaan. Juga buat pekerjaan. Ya? Manusia sebab itulah pada saya lah ya, pada saya itu maksudnya pada apa yang patutnya saya faham dan saya buat dalam hidup. Sebab itulah kunci semua benda pada berkat. Kunci semua benda ni pada berkat. So kalaulah berkat, selesai masalah yang pasal orang berniaga kalau dapat berkat, dia tak fikir lagi lah untung dia bagaimana. Sebab Allah ada cara untuk mengembangkan harta dia. Dan pemimpin juga. Sebab itulah Allah cerita tentang negara. Allah kata, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw." Sekiranya mereka beriman dan bertakwa, maknanya mereka buat betul seperti yang sepatutnya, la fatahna alaihim barakat. Nescaya kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu berkat. Rupanya banyak pintu berkat sekarang tertutup. Dan kerana tertutupnya pintu-pintu berkat, itulah akhirnya manusia sengsara dan susah. Manusia sengsara. Yang kaya ingatkan dia akan senang, tetapi rupanya dengan kaya dia tak senang. Dengan kaya tak senang sebab tak berkat ya. Dan ini satu ekosistem lah, bukan senang ya. Sebab benda-benda ni akhirnya selalunya menjadi retorik. Nak buat baik, nak mencegah kejahatan ni retorik je. Oh, kita perlu mencegah kejahatan, retorik. Sebab kena tengok tindakan tu yang menentukan adakah kita ni memang betul nak buat baik. Bercakap kita membenci kezaliman, kita membenci rasuah, itu semua boleh cakap retorik. Dalam mereka lagi dah sebut dia. Tetapi adakah kita buat benda yang menyebabkan tidak berlakunya rasuah? Itulah sebenarnya yang sepatutnya kan. Ya. Jadi nak jadi tashkuru ni sebenarnya kuncinya pada berkat. Ya Allah, berilah kami berkat. Sebab kita ni kecil je kan. Negeri kita, daerah kita kecil je, rumah kita tu je yang kita urus. Rakyat kita 5-6 orang, anak kita tu je ya. Tapi 5-6 orang tu pun tak diurus. Macam mana nak urus 30 juta kan. Jadi ya Allah, kita doalah bagi pihak negara kita. Ya Allah, berilah, ya Allah, bukalah pintu berkat ya. Bukalah pintu berkat. Sebab Allah kata dah fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kami akan buka pintu berkat daripada langit dan bumi. Ya, daripada langit dan bumi. Dan berkat ini ini macam keluar tapi masih dalam. Sebab tashkurun itu sebenarnya ada berkat. Ya, bila kamu syukur, Allah ganti dengan Allah sebab kata la in syakartum la azidannakum, itu adalah berkat. Allah bagi berkat pada kita. Dan berkatnya apa ya? Kalau kita tengok
Apa dia? Tambah kebaikan. Berkat adalah, dari sudut bahasa, berkat adalah bertambah. Al-barakatu an-numu, az-ziyadah. So berkat ni benda bertambah. Tetapi yang bertambah tu adalah thubudul khairi ilahi fi syai'. Bertambahnya kebaikan Tuhan kepada sesuatu benda. Ya. Jadi sebab itu kalau cuma kebaikan Tuhan ni bila kita dapat, bila kita beriman dengan Tuhan dan bila kita bertakwa kepada Tuhan, kita beriman kepada Allah dan bertakwa pada Allah, barulah pada ketika itu terbukanya pintu berkat tersebut. Ya, pintu berkat tersebut. Jadi kalau kita tak boleh nak betulkan semua, kita cuba betulkan diri kita. Ya, daripada kita berbising, ya, kadang-kadang kita pun tak betulkan diri. Ya, untuk cerita orang betulkan diri, kita nak mentadbir 5-6 orang anak kita pun kita tak boleh. Kita nak marah orang yang mentadbir 10 juta orang. Lebih baik kita tengok diri kita, dan insya-Allah, ya, sebab ada satu prinsip dalam Islam yang menyatakan aqim, bangunkan Islam dalam diri. Yang maksudnya benda baik, Islam itu benda baik kan? Aqim daulatal Islam fi anfusikum. Bangunkan dalam diri. Takun fi biladikum, nescaya akan otomatis akan berlaku dalam negeri kamu. So kita sanggup nak pada negeri, tetapi pada diri tak ada proses untuk bangunkan Islam dalam diri. Ya, so kita haraplah kita bina dalam diri kita, kita bina dalam diri, dalam anak-anak kita, dalam cucu-cucu kita tu, kita aqim, insya-Allah, aqim insya-Allah, ya, supaya mendapat berkat. Sebab berkat ni masya-Allah memang luar biasa lah. Bila dapat berkat, memang satu benda yang mungkin logik kita pun tak terfikir. Ya. Saya pernah ceritakan kisah sebelum Umar bin Abdul Aziz. Saya pernah cerita kisah ni? Terima kasih. Sebab maknanya belum tu media juga cerita lah kan. Ketika di satu kampung tu, jauh saya dah cerita, tapi tak pasal cerita. Saya tahu saya pernah cerita. Di satu kampung kecil, ya, seorang anak gadis yang memerah susu kambing. Ya. Tengah berpenggak ni tiba-tiba dia punya kantung tu jadi besar. Saya dah cerita kan. Dia jadi besar. Masya Allah, sampai dia punya seronok berlari masuk dalam dapur, ambil baldi baru. Kerana baldi biasa yang besar-besar ni tak muat. Ya. Kalau besar ni kopi, apalah sangat rasa kan. Jadi sempat nak sedap habis dah kan. Nak bagi besar sikit kan. Tengok tak bersyukur, jangan tiru. Dah ada tu syukur, alhamdulillah. Dan semoga tengok memang tak ada kan. Dan cuti, Masya Allah, kecil hati punya pasal cuti tu 2 minggu depan. Apa tadi cerita mana? Baik, ketika dia memerang dan kemudian dia menjerit dan seronoklah Masya Allah, ya. Tiba-tiba cukup banyak kantung dia jadi maka dia pun lari dan jumpa mak dia. Dia kata, "Mak, Masya Allah," dia kata hari ni, ya, dapat banyak sumber sebab seekor-ekor kambing-kambing itu macam banyak. Jadi mak dia spontan, mak dia maknanya orang yang baik, yang soleh ni, dia ada rasa hati yang baik lah. Orang baik ni dia ada rasa hati yang baik. Ya. Jadi dia terus kata, "Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita pemimpin yang baik." Fresh je kot. Tiba-tiba mak dia spontan, kan? Politik sangat mak dia nampaknya. Dah, tak ada kena-mengena. Bukan orang politik, cerita biasa je. Dia kata dia sebut, "Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita pemimpin yang baik." Sebab zaman dulu tak zaman sekarang. Zaman sekarang kan, apa saja berlaku kat mana-mana. Ya, apa saja berlaku kat mana-mana. Kita tahu cepat kan? Ya. Zaman dulu kena ada utusan yang dihantar kan. Kena ketuk kenderaan macam kita piramid kan. Kan. Baik, nak bagi tahu tu nak sampai kepada jajahan dan sampai beberapa hari datanglah sampai ke kampus. Sebab kampung jauh. Pada terpeling jauh. Kalau obat cepat sampai. Kan. Orang obat dah lama tahu, pada terpeling baru tahu kan. Apa dia Masya Allah sekarang ni?
naik saja dia automatik berkat terbuka. Sebab tu berkat pemimpin ni pertama sekali bukan dia baik seorang-seorang dalam surau dia. Berkat memang baik yang sebenar. Sebab Umar Ibn Abdul Aziz, tentulah kita tak nak tanding. Janganlah pula bandingkan. Jangan. Sebab tak boleh nak tanding. Sebab Umar Ibn Abdul Aziz tak boleh ditandingi oleh mana-mana pemimpin lepas itu pun. Sebab itulah ulama ittifaq dia adalah mujtahid yang pertama. Maksud saya, mujahid yang pertama dalam kurun dunia Islam. Ulama semua kata bahawa yang pertama mujahid adalah Umar Ibn Abdul Aziz. Sebab tu jangan pula kata, pemimpin kita tak. Memang tak pun. Jangan kata-kata jadikan ni pula dia. Tak perlu jadi. Dia cerita saja. Saya cerita secara lurus. Nak cerita bahawa Allah boleh jadi pada pemimpin yang betul-betul baik macam Umar Ibn Abdul Aziz. Maka Allah jadikan seluruh jajahan dia dapat limpah berkat. Dengan sebab dia. Cuba ya, dengan sebab dia. Ya. Automatik. Berita tak sampai, rezeki dah dapat dulu dah. Malaikat buat kerja tu, ya, telah lakukan kerja tersebut. Dan benda ini semua nak 2 tahun. 2 tahun lebih je. Umar bin Aziz 2 tahun. Ya. Pada 2 tahun berikutnya, tengah tu tegak ni. Kecil. Ruduk bantu orang. Contohlah. Contoh, maknanya Masya Allah kecil. Tak ada apa. Normal lah. Tak normal lah. Tadi kan dah bagus. Tadi besar. Kan kecil. Balik normal. Balik normal. So, anak dia menangis, ya Allah. What happened? Dia kata, apa jadi pada kambing kita ni? Mungkin tersalah makan. Mungkin kita makan apa? Dan petang tak boleh makan coklat hitam. Dia tak boleh makan, orang tak boleh makan. Mungkin kita makan coklat hitam pun. Dark coklat. Ada. Konot je lah. Sebab kita biasanya tengok benda kan. Sebab berkat adalah di atas benda. Maka dia kata Umi, mungkin kita punya kambing ada masalah. Dan terus mak dia menangis. Mak dia kata, ya Allah, sekejap dia pemimpin yang baik datang pada kita. 3 hari lepas tu baru datang balik tung. Umar Ibn Abdul Aziz telah pun. Maknanya Masya Allah sebegitu sekali ya. Dan sebab itulah Nabi sendiri sebab itulah Nabi ya, kata Anas bin Malik, Nabi bila datang ke Madinah ya, sebab takut nanti akan kata Nabi tak macam tu. Nampak? Sebab orang kata Nabi kata baik. Nabi bila datang ke satu tempat ya, kita tak cerita tentang mukjizat Nabi ya. Datang ke Madinah, kata Anas bin Malik, kami dapati bahawa Nabi datang membawa cahaya, dan cahaya itu cahaya hissi. Hissi ni, okey. Contoh. Katalah ya, cikgu lah, saya pinjam cikgu ya. Fat saya pinjam cikgu ya. Wajib saya pinjam cikgu. Ya. Cikgu ni seorang yang Masya Allah wajah dia bercahaya kan. Amin. Amin tu maksud dikekalkan kan, memang bercahaya. Baik. Katalah tiba-tiba blackout. Bercahaya ke tak? Bilik ni bercahaya ke tak? Nampaknya nak kena blackout sungguh baru tahu ni nampaknya kan. Lagi tak blackout tak tahu. Baik, kalau blackout, tetap blackout. Maknanya yang kita kata cahaya itu bukan cahaya hissi. Sebab hissi fizikal. Dia adalah maknawi, meaning saja. Maknanya cahaya yang meaning. Maknanya seorang yang bercahaya itu kalau tak gelap tu tetap gelap juga. Sebab dia adalah secara maknawi, disebut maknawi, the meaning saja, kan? Nabi bukan secara maknawi, secara hissi. Sebab tu kata Anas, bila Nabi wafat kami perasan bahawa sebenarnya yang dulu kami perasan ada terang-terang, itulah tak ada. Sebab Nabi secara hissi. Sebab tu Sayyidah Aisyah sendiri pun cerita kan, dia pernah menjahit dan jatuh jarum. Dan Nabi masuk, aku boleh tengok, boleh nampak
jarum, ya. Kita bukannya cahaya ni tak ada kan, handphone besar kita tak jumpa tuan-tuan. Ini jarum dengan cahaya isi Nabi SAW. Baik, saya nak sebut ni maknanya Allah boleh buat, dan Allah boleh buat perkara tersebut sebab kemuliaan yang ada pada Nabi, dan begitu juga kepada sebenarnya para awliya Allah. Contoh yang saya katakan tadi, orang tak faham, dia kata, oh kalau hebat sangat kenapa saya nak? Itu bukan cerita, sebab sesuatu kemuliaan yang mengikut keperluan. Sesuatu kemuliaan mengikut keperluan. Kadang-kadang kalau siapa dengar kisah Tok Palu, antara kaum dia ialah dia gerakkan rupiah dia tenggelam kapal Inggeris yang nak menyelam di pantai pada masa itu. Tok Palu, di Tok Palu. Okey, Tok Palu, Tok Nadi ada juga cerita-cerita dia. Baik, ada orang tak faham, dia kata kalau macam tu tak payah berperang lah. Dia terus ambil conclusion dia adalah kalau macam tu semua wali-wali yang Khalid Al-Walid tak payah berperang. Dah Allah bagi. Sebab tu namanya karamah itu adalah untuk masa-masa tertentu, bukan semua masa. Ya? Kalau macam tu senang perang Badar pegang jatuh kuda. Tak, bukan itu keperluannya, ya. Tetapi bukan itu bukan sampai mustahil, sebab kadang-kadang kita gunakan orang kata apa? Layer yang paling dangkal untuk berfikir, membuat satu conclusion. Kalau hebat sangat macam Umar bin Abdul Aziz, kenapa saya nak bakar tak ada? Untuk saya nak bakar bukan itu, benda lain pula yang dia ada, ya. Jadi suatu kita kena ikhtiar dan tak gantung pada benda-benda yang macam tu. Tapi ada tak benda tu? Ada, sebab benda tu namanya berkat. Namanya berkat, ya. Nabi SAW yang kita kenal cerita, jamu makan 3,000 orang perang Khandaq dengan hanya seekor kambing kecil. Seekor kambing kecil. Tapi adakah Nabi setiap kali buat? Kan? Tentu kita kata, kenapa pula Nabi tak buat pada perang Tabuk? Kenapa perang Tabuk lebih dahsyat? Makanan tak ada dan segala macam. Kenapa tak buat pada ketika Futuh Mekah, ketika masuk perjalanan ke Futuh Mekah? Kenapa ketika perang Hittin, Hunain dan segala macam? Baik, semua itu adalah ikut keperluan Allah. Bukan jadi alasan kalau itu kenapa tak boleh buat pada masa lain? Allah menentukan untuk masa itu, untuk Nabi ditunjukkan kepada kekuasaan Nabi, kelebihan yang ada pada Nabi daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Okeylah, kita akan sambung. Sebenarnya kita akan pergi kepada ayat dah last nanti. Afara'aytum an-nar allati turun antum anshatum syajaratan min nushun, ya. Dan kemudian kita akan pergi pada landing yang pertama, fasabbih bismi rabbikal azim. Kita kena mencucikan hati kita sebelum kita nak dengar Allah bersumpah. Kat situ yang menariknya, dia punya roller coaster dalam perbincangan kita ni. Bila kita jumpa fala uqsimu bimawaqi'in nujum, InsyaAllah nanti kita akan jumpa dia punya roller coaster dia, ya. Dan saya harap kita dapat rasailah sebab benda ni tentang laut, ya. Kata Imam Ghazali, malam yasuk lam yadri. Benda ni tentang rasa. Ada orang dengar macam ni, tak ada apa-apa pun, ya. Yang puji dua tadi apa? Ya. Syukur dan puji. Puji dua tadi. Puji dua, aku tak tahu. Syukur 3. Dah cantik? Dah cantik dah? Biasalah, tengok kat bawah ni, Sulaiman. Dah tengok. Dah, to be continue. Jadi, insyaAllah kita boleh sambung, kita sambung insyaAllah, kan. Okay lah. So, sebab ramai kan cikgu pun nak kena cepat. Kita tak apa kan, kita ni ramai-ramai semua nak bekerja, tapi cikgu nak kena bergegas, kan. Cikgu datang pun dah punya Allah, bila nak habis kan. Itu punya susah cikgu datang ke kelas. Kita ni Allah, kan. Kita pun sama juga lah, bila nak habis tu sama lah, yang benda tu sama. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih sebab ingat, maafkan saya sebab kalau bergurau tu, itu bergurau adik-adik lah kata, janganlah kena hati sangat, ya. Alhamdulillah. Itulah seronok yang kawan yang baik, kan. Kadang-kadang orang tak baik ni, yang bila cik salah sikit pun dia ingat sampai bila-bila. Masuklah rakan-rakan kalau dia
pemaaf bagaimanapun. Semoga Allah jadikan ini amal soleh kita di hari-hari yang terbaik ini. Ya, kita sedang berada pada hari yang terbaik dalam setiap tahun. Untuk amal soleh dalamnya Allah lebih sayang daripada seorang yang berperang pada jalan Allah. Jadi pahala kita hari ini tak sama sebenarnya daripada pahala yang akan datang. Sebab tu saya sedih bila kata minggu depan cuti dah. Nak buat macam mana dah cuti, ya? Sebab kopi ni pasal. Jadi kalau itu Masya Allah, habis hari tasyrik nanti, habis semua baru kita datang balik dalam kelas kita. Yang penting, jom kita buat sebanyak mungkin kebaikan, tambah sebanyak mungkin kebaikan, lebihkan dalam 10 hari ini dan hayati makna pengorbanan. Sebab intipati daripada seluruh 10 hari ini adalah tentang korban, tentang korban, tentang korban. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.